الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأجدادنا. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى: وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل: شروط الجمعة ستة: أن يكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلي جماعة، وأن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، وأن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في ذلك البلد، وأن يتقدمها خطبتان. Faslun ay haza faslun, bermula ini adalah suatu pasal, suatu perceraian masalah. Syurutul Jum'ati sittatun, bermula segala syarat Jumaat itu sittatun ila 6 semua. Jadi salah satu daripada perintah yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi kita kaum laki-laki, iaitulah suatu sembahyang yang tertentu dia tu hanya berlaku pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat merupakan sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari dalam seminggu, iaitulah hari Jumaat. Dan kalau kita lihat kepada beberapa nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dan malam Jumaat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mati, man mata fi yaumil Jum'ah aw lailatiha, sesiapa yang mati ia pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, rufi'ah, diangkatkan anhu daripadanya azabul qabri, akan azab kubur. Sesiapa yang mati pada siang hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, maka diangkatkan itu akan azab kubur. Itu di antara setengah kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suatu perintah yang sudah menjadi perkara yang kita semua maklum. Suatu perkara yang diketahui daripada agama bidarurah, dengan cara lantas, dengan cara mudah. Jadi orang tahu belakang satu tuntutan, satu keperluan yang Allah Ta'ala perintahkan pada Jumaat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu di antara nas dalil bahawasanya suatu tuntutan yang wajib di atas kita kaum lelaki-lelaki khususnya untuk mendirikan suatu solat, yang solat itu bertepatan dengan solat zuhur, tetapi bila berlaku hari Jumaat maka dinamakan solat Jumaat. Allah Ta'ala firman: wahai segala mereka yang beriman, idza nudiya lis-salat, apabila diserukan bagi sembahyang, yakni apabila diazankan. Maksud azan di sini ialah setengah ulama sebut azan yang kedua. Azan yang kedua.
Jadi azan yang pertama, azan menandakan masuk waktu. Kemudian masuknya azan yang kedua iaitu ketika mana khatib ataupun imam berada di atas mimbar. Waktu tu wajib kita kena meninggalkan segala perkara-perkara yang lain. Allah Ta'ala firman apabila diserukan bagi sembahyang, yakni solat Jumaat min yaumil Jum'ah pada Jumaat, maka fas'au, maka hendaklah kamu bersegera ila zikrillah, kepada zikir, ingat kepada Allah, yakni kepada solat Jumaat. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitulah wazarul bai'a, dan tinggallah oleh kamu akan jual beli. Waktu itu tinggal seketika lepas pada Jumaat. Fantashiru fil ardh, Allah Ta'ala suruh kita berhambur yang di atas muka bumi, carilah rezeki yang halal. Jadi maksudnya sembahyang Jumaat ini merupakan salah satu daripada kewajiban yang tak dapat tidak bagi kita kaum muslimin, khususnya wajib kita kena laksanakan dasarkan kepada berbagai riwayat hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan man taraka salasa jum'in, siapa-siapa yang meninggal akan 3 kali Jumaat, dia tak pergi Jumaat. Tak pergi itu dengan bukan keizin syar'i, bukan dengan suatu keuzuran yang diizinkan, yang dibenar oleh syarak. Nabi sabda man taraka salasa jum'in, siapa-siapa yang meninggalkan akan 3 kali Jumaat, tahawuna, hal keadaan itu ta'awun, yakni dia pun permudah, saja-saja tak pergi. Maka Nabi menyatakan taba'allahu ala qalbi, nescaya mengucilah oleh Allah Ta'ala di atas hati. Ini setengah orang tak pergi sembahyang Jumaat, Allah Ta'ala ucikan, yakni sukar bagi dia tu untuk mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingatlah, kita balik di kampung, wajib ni kita kena laksanakan tuntutan ni. Dan bagi perempuan muslimah tidak ada masalah, walaupun dari segi hukumnya tak wajib di atas mereka untuk laksanakan. Lepas tu kalau dia pergi misalnya nak pergi sembahyang Jumaat juga, adakah lepas pada Jumaat tu wajib dia kena buat zuhur? Memada dah dengan solat Jumaat yang didirikan. Mana lepas pada sembahyang Jumaat tu tak perlulah lagi dia ulangkan itu dengan sembahyang zuhur. Jadi tapi tempat kita ni jadi suatu benda yang asing, sebab hanya kaum laki-laki. Ada setengah-setengah negara yang mana pergi sembahyang Jumaat tu lelaki dan perempuan. Pada duduk rumah saja orang kuat, pada duduk tungging tidur, pada duduk tengok cerita-cerita TV, baiklah pergi sembahyang Jumaat. Boleh juga dengar khutbah, walaupun tak wajib atas mereka, tapi sekurang-kurangnya dapat mengangkatkan kewajipan solat, yakni solat zuhur. Dia tak payah dah sembahyang zuhur. Kemudian dikata syurutul Jum'ati sittatun, bermula segala syarat-syarat Jumaat sittatun ialah 6. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahawa adalah sekalian Jumaat tu jatuh dia tu pada waktu zuhur, berlaku dalam waktu zuhur, jangan luar daripada waktu zuhur. Dan wa an tuqama fi khittatil balad, dan yang kedua bahawa didirikan akan Jumaat akan dia fi khittatil balad, di dalam kawasan negeri, mukim ataupun qaryah, kampung. Jangan buat dua suku sakat. Kita buat rumah padan di kampung sini, lepas tu putus dari kampung kita pergi masjid sini. Buat masjid tak ada masalah, buat Jumaat. Buat masjid di mana-mana pun kita boleh buat masjid. Di mana-mana kita boleh buat masjid. Tetapi masalahnya nak sah Jumaat itu mesti Jumaat itu didirikan di dalam kawasan kampung. Mana kalau masjid di tengah kampung tu keliling, gitulah. Umpamanya tengok masjid, macam Masjid Haram, mana kampung sekitar masjid itu keliling. Jadi kalau kita buat asing, dan bahkan dia tu kita keluar daripada kampung, luar daripada qaryah, maka tak sah Jumaat. Jumaat tu tak sah. Ataupun dibuat bukan pada tempat tinggal orang, bukan di kawasan penempatan orang, misalnya kita buat, maka tak sah juga. Ini banyaknya berlaku zaman kita hari ni. Kalau kita pergi luar, bukan luar negara, pergi luar. Kalau orang ada luar, Terengganu setakat ni alhamdulillah ada masalah lagi.
setengah-setengah negeri. Yang mana Jumaat didirikan dia tu di hotel-hotel. Tu dia kata mufti ataupun pegawai jabat agama, dia kata daripada mereka tu tak semayang dulu Jumaat dengan sebab sibuk dengan kerja, baik buat juga. Dia tengok syarat dia, bukan boleh buat macam ke semayang zuhur, bukan boleh buat macam ke semayang asar, bukan boleh buat semayang macam ke semayang lima waktu ni. Dia ada syarat-syarat dia suku pula. Buat dia hotel, buat kerja kilang, buat di kilang. Comel dah nampak. Maknanya untuk dia tu nak menyelamatkan daripada pekerja-pekerja tu tak semayang. Tapi tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat maka tak sah. Bila tak sah, hukum macam mana? Macam gerak semayang, bila tak sah, sama cara semayang dah. Jadi pasal tu lah, kena halusi betul perkara yang berkaitan dengan soal Jumaat. Itu dia kata wa antuqama fi khittatil balad, bahawasanya undanglah didirikan Jumaat itu dalam kawasan negeri mukim ataupun qaryah. Banyak kalau di Selangor tu banyak surau-surau tak masalah lah. Surau nak buat tempat binaan, tapi orang yang semayang tu mesti cukup syarat dia. Cukup syarat. Dah Selangor banyak. Banyak kan Selangor. Hotel-hotel kalau kita pergi hotel kan, hotel mewah-mewah kalau kita pergi surau ni dalam hotel ni buat Jumaat. Buat Jumaat. Siap dengan tukar setebah, siap dengan mimbar, siap dengan ada imam satu, imam dua, imam tiga, ada bila satu, bila dua. Kata tak mudah hotel. Jadi satu benda yang agak pelik lah. Kalau kita berlaku di atas mazhab Syafi'i ni, ada istiar lagi mazhab lain kan? Tak ada istiar lagi mazhab lain. Kalau kita berdasarkan kepada mazhab lain, boleh jadi ada jalan. Tapi mazhab Syafi'i ada jalan. Hatta serta kampung untuk berbilang Jumaat pun tak boleh jikalau tidak ada hajat. Tengok lagi. Kemudian dia kata wa antus salla dan bahawa disembahyangkan akannya jama'atan, hal keadaan itu berjamaah. Semayang dalam keadaan berjamaah. Nak semayang seorang-seorang tak boleh. Semayang seorang-seorang, ada orang masjid. Pakai semayang rumah masing-masing. Dan wa ayyakunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustawtinina, iaitulah dan syarat lagi, syarat yang keempat bahawa adalah mereka itu arba'ina 40 ahraran, orang yang merdeka, 40 daripada orang yang merdeka mereka itu, 40 orang merdeka, zukuran laki-laki, balighina yang balik mereka itu, mustawtinina yang mustawtin. Ini syarat. Sebab itulah kalau buat di hotel tu bukan orang tempatan di situ. Dia tu wa'ima orang yang mendatang ataupun orang yang cuma bermukim. Orang yang bermukim ni wajib di atas mereka itu Jumaat. Wajib di atas seseorang yang bermukim itu Jumaat. Tetapi tidak dibilangkan daripada ahli Jumaat. Cara kita semua ni, fardu takbiran masjid ni buat Jumaat. Lepas tu, betul lah program kita tu program berlaku hari Jumaat misalnya. Maka wajib semua ni kena semayang. Tapi duduk pada kategori orang yang bermukim. Yang duduk pada satu tempat. Bermukim. Tapi bukan pemaustatik. Bukan penduduk tetap bagi suatu tempat. Jadi, tarah topik yang dibuat oleh ulama-ulama fuqaha tentang masalah maustatik ni, kita duduk satu tempat dan kita niat, mana kita tak balik dah tempat lain. Memang kita duduk sini dan pasal kita nak mati sini. Pertak dia mati kat lain, ataupun kita berpindah pula akan datang tempat lain tu suku. Buat masa ni kita putus dah. Memang kita nak duduk sini. Memang tidak nak balik dah. Tu apa panggil mustaqim. Walaupun hanya baru duduk sekejap je. Tak apa sekejap duduk, tapi kenal sini, masa duduk sini. Tu masa tamu balik kapal lama, masa tamu balik tu mana tamu balik buat kerja dulu, mana kalau balik sekejap pun mari balik, buat balik pun mari pula gitu. Jadi
Tu panggil orang mustautin. Ada pun orang bermukim ni, dia duduk satu tempat tapi kosak niat pun nak balik lagi. Walaupun duduk sampai beratus tahun. Tu, duduk lama, apa tahu dah. Duduk di KL ni. Saya duduk 35 tahun dah. Jangan ni pakai duduk sini. Tak, niat memang nak balik kapur. Tu orang panggil orang bermukim. Walaupun lama masa, sekalipun dia duduk di mendiami suatu tempat, tetap dinamakan orang bermukim. Maka orang bermukim ni wajib bagi Jumaat, tetapi tidak dibilang daripada ahli Jumaat. Lepas tu orang pergi hotel ke mana? Orang pergi hotel. Ia nak mustaqim di hotel tu. Agak lah. Sehari 250. Sehari semalam 250. 10 hari berapa dah? 2,500. Lepas tu sebulan cikgu kan? Ada orang pergi mustaqim, orang pergi hotel ni sebab apa kita terdesak. Ada majlis di sana ke, ataupun ada hal-hal yang membabitkan terpaksa kena bermalam sana. Tak ada tempat, cari hotel, cari selit, cari itu, cari ni. Jadi bukan kita duduk di sana, tiba-tiba Jumaat pergi buat Jumaat situ. Lepas tu bekerja-bekerja. Adakah dia duduk situ? Ahli pemustaqim ni bekerja kaki tangan hotel misalnya. Adakah dia tu terlibat ataupun dia tu pemustaqim duduk situ? Tak, masing-masing tak balik. Pagi esok balik kerja. Tak balik, kadang-kadang duduk jauh. Duduk luar daripada kawasan hotel ni. Maka tiba-tiba imam pergi buat Jumaat. Terimam pula import pula. Bukan, terimam sendiri tu bukan orang mustaqim. Terimam, Tok Bilal, Tok Siap. Tu semua tu bukan ahli mustaqim dah. Makmum tak dia. Ni. Jadi rosaknya ibadat. Banyak gambarnya mujtahid. Mujtahid. Di mana-mana hal ni dah. Jadi kena ingatlah. Kena ingat. Kita tengok ketara kalau belah luar tu ketara. Belah Patah Barat tu ketara. Banyak sangat. Surau-surau dibuat Jumaat. Masuk surau bukan kata masalah surau masjid dah. Masalahnya dia buat tu di kilang-kilang. Tu kilang-kilang tempat-tempat kerja-kerja. Tak boleh kerja dia keluar. Kalau dia benar keluar dia kata elak dia. Boleh jadi balik lambat. Tu suku kira tu. Balik lambat ke tu atas dia. Tak amanah dia sebagai pekerja. Dengan majikan dia. Tu amanah. Tak amanah lah. Satu lah. Hari Jumaat ni syarat suruh cuti. Yaumul Jumaat, Yaumul Utlah. Hari Jumaat ni Nabi sada Yaumul Utlah. Hari cuti. Hari Jumaat ni. Lepas tu hari Jumaat ni jauh daripada subuh sampai ke Jumaat tu kita duduk sejid. Duduk di masjid. Buat ibadat. Hari tu cuti daripada kerja-kerja dunia ni. Tutup kejap. Handset tu letak bawah batas. Senyap. Mati tak bawah batas. Tak usah tengok. Hari tu sepanjang. Hari tu duduk masjid tu. Buat ibadat. Tahulah boleh. Pahala saya kauter. Negi qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Baru pergi. Cepat pula pergi tu. Imam tak ada as-salah je pun. Dah tahu tu sekarang. Masa mana lah cepat. Dah ada tak imam. Astagfirullah. Bunyi dah putuskan. Allah cepat ni. Cepat ni gaduh ni. Tu. Ni sifat orang kita lah. Jadi lemah ni. Lemahnya kalau bagian buat ibadat ni. Tapi nak tu minta dengan Allah Ta'ala nak surga Firdaus. Jannatul Firdaus nuzulah. Minta. Tak tinggi sekali. Dan wa'alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atu fi tilkal balad. Yang kelima adalah jangan mendahului Jumaat itu Jumaat atau serentak dengan Jumaat yang lain dalam satu negeri. Dalam satu kampung tu jangan ada berbilang Jumaat. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Tak sah Jumaat didirikan dalam sebuah kampung dengan berbilang. Sekurang-kurang berbilang pun tak sah. Melainkan kerana hajat yang tak dapat tidak. Mana tanah tu sepik. Nak besar masjid tak boleh. Masjid pula penuh. Penuh masjid tu. Lepas tu nak besar tak boleh. Sakop dengan bangunan ke. Ataupun tanah orang tak mau jual ke. Atau tepi sungai sangat nak kita kata nak tambahkan sungai tu jadi pembelajar yang besar. Atau sebagainya lah. Maka ketika tu barulah diizinkan digunakan untuk berbilang. Sekadar aja. Tapi kalau penuh
Tak pernah masjid. Kan masjid dia ni kan, masjid besar-besar macam ke stadium. Macam stadium. Duduk terabur gini, aku amat dan semayang, duduk sah, belakang, kosong belakang. Tiba-tiba buat masjid lain pula. Dalam kapal yang sama. Inilah punca yang jadi masalah. Punca yang jadi masalah. Jadi tadi masalah 40 daripada ahli yang kamil, 40 ni di atas kaum yang muktamad. Di atas kaum yang muktamad. Bahawasanya Jumaat ni mesti didirikan sebanyak 40 orang yang kamil. 40 orang cukup syaratnya. Laki-laki yang balik, yang mustatih. Kemudian yang mengetahui segala syarat sah. Syarat sah semayang dia tahu. Syarat sah. Apa yang membatalkan semayang, rukun semayang, Jumaat dia tahu. Rukun khutbah dia tahu semua. Yang panggil 40 yang kamil. 40 yang sempurna. Walaupun ada setengah daripada perkataan-perkataan yang lain yang mengatakan diharuskan untuk salat Jumaat yang kurang daripada 40. Memang tak nafilah. Ada kaum-kaum yang lain. Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Raudah dia. Dia kata bahawasanya asyartur rabi' al-adadu wa la tan'aqidul jum'ah bi aqalli min arba'ina. Dia kata bahawasanya berlaku di atas pendapat ulama tidak terjadilah Jumaat dengan sekurang-kurang daripada 40. Itu. Hadza huwal mazhabus sahihul masyhur. Inilah mazhab yang sahih lagi telak masyhur. 40. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini kata Imam Nawawi. Wa naqala sahibut talkhis, dan telah menaqal oleh tuan punya kitab talkhis qaulan anil qadim, satu pendapat daripada kaum qadim, pendapat fatwa Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berfatwa di Baghdad. Dia panggil kaum qadim, dia kata ada dinakalkan anna tan'aqidu bisalasin, baru terjadi boleh Jumaat tu dengan 3 orang. Ni mana kalau lah ada lah, tak ada arah lah ni. Nak Jumaat juga tempat kita. Dan nak Jumaat juga tempat kita ni. Nak cari 40 hok kambing, 40 hok bilang macam dia bilang putih getah tu, sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ramai boleh. Tapi nak hok berisi. Hok nak berisi padat. Oh, baik. Payah. Nak cari 40 hok isi padat. Mana hok cukup betul ilmu. Kalau kita gilir 40 ni untuk jadi terimam 40 minggu, boleh. Minggu ni orang dia naik. Terimam baca khutbah. Minggu depan orang lain pula. Mana 40 tu. Dia cukup syarat lagi. Hak tu kaum yang masuk. Kaum yang muktamad. Walaupun begitu, katanya Imam Nawawi, ada dinakal daripada kaum qadim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata sah dibuat Jumaat dengan salah satu. Dengan 3 orang. 3 orang tu imam ni, seorang terimam, wa makmumain dan 2 orang makmum. Seorang terimam, 2 orang memadai. Tetapi kalau kita ngaji kitab alim, kitab takcik kan, cara kitab musalli, niatul musalli. Dia wari apa panggil saddu zar', pakai tutup itu. Walaupun ada pendapat lain, dia tutup itu. Tamu biar orang jadi bermudah-mudah. Tak apa dah. 3 orang tak apa dah. Pakai kau 3 orang lah mudah. Pakai orang lain pun tak mengaji lah. Orang lain pun tak ambil peduli lah. Tak pergi pun apa. Ada lagi. Jadi maksudnya kena isytihad 40 yang kami. Lepas tu tak ada ni. Cari-cari tak boleh juga. 40 kami. Macam mana? Jadi sebelum dapat 40 kami ni, ambil dulu dapat ni. Hak 3 orang yang sekurang-kurangnya 3 orang, seorang imam dan 2 orang makmum. Pakai kau ni. Bolehlah kita buat Jumaat. Kemudian yang ke-6, wa an yataqaddama khutbatani, dan baru mendahuluilah Jumaat itu didahulukan dengan 2 khutbah. Kena ada 2 khutbah. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal arkanul khutbataini khamsatun, bermula segala rukun-rukun khutbah itu
rukun bagi dua khutbah. Arkanul khutbataini, bermula segala rukun-rukun bagi dua khutbah. Khamsatin ada 5. Rukun khutbah ada 5. Apa dia? Yang pertama, hamdulillahi fihima, kita memujikan akan Allah pada dua khutbah. Fihima ay fi khutbataini, pada dua khutbah. Dengan mana-mana lafaz lah, sama ada dengan jumlah ismiyah ke dengan jumlah fi'liyah, tak kira lah. Kita kata alhamdulillah ataupun lillahil hamdu, mubtada khabar ataupun khabar muqaddam, mubtada muakhar boleh lagi, ataupun hamdan lillah, ana hamidun lillah. Itu di antara lafaz-lafaz yang diharuskan. Maddah mana kalimah yang menunjuk di atas puji. Ambil daripada maddah hamidah. Hamidah. Kemudian hamidah tu nawak ahmadullah, puji itu akan Allah. Lillahil hamdu, bagi Allah lah segala kepujian. Alhamdulillah, bermula segala puji-pujian itu bagi Allah. Kita nak pusing-pusing ke mana pun apa. Tapi naknya maddah hamidah. Ini ada. Kalau kita tukar dengan lafaz lain, umpamanya kita kata asyukru lillah, maka tak sah, tak memadai. Ataupun alhamdulillahirrahman, kita tukar nama lafzul jalalah tukar dengan nama-nama lain pun tak memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, iaitu yang kedua membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam, yakni pada kedua khutbah. Mesti kena ada dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Puji-pujian kepada Allah pun kena ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Selawat di atas Nabi pun kena ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan wal wasiyatu bit taqwa fima, dan berpesan dengan takwa di dalam dua khutbah. Dalam khutbah tu kena ada wasiat takwa. Pamannya ittaqullaha haqqa tuqatih, ataupun usikum bitaqwallah, aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ati Allah. Itu di atas lafaz-lafaz yang boleh ataupun yang memadai untuk kita memberi wasiat supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, dia telah membacakan akan satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada dua khutbah. Sama ada baca Al-Quran itu pada khutbah pertama ataupun pada khutbah yang kedua. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhir, dia telah mendoakan doa di atas kaum mukminin laki-laki dan mukminat perempuan fil akhiri, pada khutbah yang akhir atau pada khutbah yang kedua. Kena ada Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, umpamanya. Yang sering selalu kita dengar lah begitu. Jadi kena ada doa di atas kaum muslimin. Kemudian faslun ay haza faslun, bermula ini suatu pasal. Syurutul khutbataini asyaratun, bermula segala syarat dua khutbah itu asyaratun, bila ada 10 semua. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsainil asghari. Syarat dua khutbah itu yang pertama at-taharatu 'anil hadatsainil asghari, suci daripada dua hadas yang kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan besar. Yang ni orang yang baca khutbah tu mesti dia tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan, dan suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Tempat dia baca khutbah, tubuh badan dia, pakaian dia. Jangan pegang tukak tu, tukak daripada tai. Tai wak kerak. Roti kan, roti kerak. Roti dah apa makanan. Ni, betul. Tai lembu. Dia buat tukak. Jangan. Ni ibadat. Dia buat pelik-pelik. Orang lain nak saya buat pelik kan. Pelik. Pak kita pun yang kita pun Islam cari buat pelik. Orang yang bukan Islam tu padang dah ni. Habis dah kekuasaan itu. Tengoklah. Orang Jepun buat tandingan.
Tandingan makan tahi. Orang Jepun buat tandingan makan tahi. Dia ambil daripada dia buka apa? Dia buka tanda tu. Waktu dia ambil, dia makan. Siapa yang makan banyak dan dalam keadaan rupa tak, mana rupa yang normal, boleh nombor satu. Jadi tak ada dalam mana puas dah ada benda. Telanjang tak. Orang suruh pakai yang habis modern. Akhirnya habis modern telanjang modern. Malu ke binatang. Binatang tengok tuan selamatkan itu walaupun dia keadaan rupa masa telanjang, tapi ada bulu yang tebal setengah binatang. Setengahnya kemaluan tu tuan tutup. Tak lah. Gende tu nampak tak. Kita ni Allah Ta'ala lagi akal. Binatang pada dah dengan tak ada akal dia. Dia sabar dah panggil binatang. Ni berat pada binatang lagi. Tu dari siapa pekak habis beseng. Buang semua pakaian. Kayak dia tahu aru buang kulit pula. Lolos kulit. Buang kulit. Habis tinggal isi saja. Tu habis beseng. Tapi gitulah kita orang Melayu, orang Islam, kita ni ramai juga yang ikut. Orang ikut dengan ramai. Panggillah benda-benda pun mudah sangat ikut. Kita ni. Hari pesen tu ikut pesen, hari ikut pesen, macam-macam pesen. Semua pakaian. Orang barat ni dia fikirlah kira. Bagaimana nak merosakkan kita. Waktu musim raya, cara musim raya. Dengan pakaian begitu, pakaian ini macam-macam tu. KL dia buat baju Melayu ni dengan baju kurta, dengan jubah ni macam-macam. Puan cara puan, sobek kau tu sobek kau ni. Petok kau tu petok kau ni. Tudung pula macam-macam. Macam-macam. Pusing kau ni, bunga di situ, bunga di sini, berjepok-jepok sekali. Akhirnya jadi macam singu. Dah banyak nak bunga. Bunga gata itu. Tu. Tapi tak malu pula. Tak malu kedi dia lah. Jadi benda-benda sepatutnya kita kena, orang panggil kena tu lah sikit. Jangan kita ikut sangat. Dan wattaharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Ialah suci daripada najis pada pakaian dan tubuh badan dan tempat. Wasitrul aurati, dan yang ketiga menutup aurat. Mesti menutup aurat. Orang baca khutbah tu tutup aurat. Jangan naik pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek kali. Tu baca khutbah. Wal qiyamu 'ala al-qadir, dan wal qiyamu, dan berdiri 'ala al-qadir, di atas kuasa. Kalau dia kuasa dirilah. Kuasa diri baca khutbah. Kalau tak kuasa diri, boleh duduk, tapi berikan orang lain lah pula. Dia setengah, tak akok lah mata. Pakai spek tebal lah. 3 inci. Spek. Tengok ni, spek tebal. Orang, kita sebagai Bani Adam, dia salah titik. Kita sebagai Nabi Adam. Salah titik. Kita sebagai Nabi Adam, anak murid, anak makmum Nabi Adam mana kau kita? Tengok buah titik tu salah. Nung dengan ber tu dia tukar. Katanya Bani Adam, kita sebagai Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dia baca kita sebagai Nabi Adam. Tak boleh ayat tu. Wal julusu bainahuma faqat tuma'ninatus salat, dan duduk di antara keduanya, di antara khutbah ini, dua khutbah tu faqat tuma'ninatus salat, di duduk tu faqat tuma'ninat, lebih sedikit daripada tuma'ninah sembahyang. Duduk sekejap. Satu waktu tu sunat kita bacalah apa-apa juga doa. Itu di antara tempat yang mustajab doa pada hari Jumaat. Ketika mana imam duduk antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah. Jangan kita main, jangan kita berat. Waktu tu bacalah apa-apa juga doa, insya-Allah makbul pada saat itu. Dan yang ketujuh, wal muwalatu bainahuma wa bainas salati,
Dan mualak yang berturut-turut antara dua khutbah dan antara sembahyang tu kena berturut-turut. Jangan ada perselangan yang agak lama. Jangan. Dan wa an takuna bil arabiyyati wa an yasma'a arba'una. Dan yang ke-8 wa an takuna bil arabiyyati, dan bahawa adalah khutbah tu bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Yang ini maksudnya segala rukun-rukun tu mesti dalam bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, umpamanya. Kemudian selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian baca sampai Quran dalam bahasa Arab. Lepas tu tak apalah, kita nak sarah tu dalam bahasa Melayu. Kan sarah dalam bahasa Arab kan? Kita tak faham. Jadi tak apalah. Tapi syarat khutbah tu janganlah terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Macam setengah-setengah. Masjid khutbah tu panjang tak lalu. Siapa setengah khutbah tu to be continue. Sambung lepas. Macam cerita gambar. Tak boleh siapa perekat mana menjemukan. Tak boleh. Sebab Nabi SAW sendiri pun dia meringkaskan, memendekkan khutbah, dan Nabi memanjangkan akan sembahyang. Sembahyang panjang sikit lah. Panjang betul, panjang sikit. Baca halat, baca sabbihi pada rakaat kedua. Kemudian baca surah Al-Atah pada rakaat yang kedua. Jadi mana panjang sikit. Khutbah ni hak eloknya kalau khutbah pertama misalnya 15 minit. Khutbah yang kedua 5 minit. Ada? Ataupun khutbah yang pertama 20 minit, khutbah yang kedua 10 minit. Ada aku dah kira 30 minit pun lama dah. Ni setengah ni khutbah yang pertama tu 45 minit dah. 45 minit. Mula-mula masuk lagi, lama tu dengar khutbah. Lama-lama kau nak masuk. Lama-lama kau nak masuk. Mana kau kelabu? Pandangan kau kelabu. Kau kelabu. Feeling tak pun apa. Lama-lama tutup dulu. Tidur kerap. Bunyi. Lepas tu kejut sekali. Tak habis lagi. Tidur pula. Lepas tu kejut sekali lagi. Tak habis lagi. Tidur pula. Siapa perekat gitu. Panjang doa lah. Jangan. Kita pasal tu lah. Kena pandang lah waktu ni. Walaupun sedap sekali khutbah, kalau panjang lalu. Jaga makan walaupun sedap. Tapi makan tu sedulang kita sekali. Lagu mana? Akhirnya muak lah. Kalau kita paksa mutak. Asal sedap jadi akhirnya jadi mutak. Jadi muak. Tengok buah panggil. Jadi tak semangat tengok. Tu. Jadi dia dah orang panggil pertengahan. Dengar. Jangan lama sangat. Dan dengan bahasa Arab. Wa an yasma'a arba'una. Yang ke-9 adalah dan memperdengarlah, dan baru memperdengarlah ia akan khutbah tu arba'una, dan baru memperdengarlah akan khutbah tu arba'una oleh 40 orang. Mana 40 orang tu biar dengar berlaku. 40 orang. Kalau makmum tu 40 orang. Berlaku di atas kau yang masyhur 40 orang. Ada kena dengar berlaku. Jangan pergi tidur. Kalau seorang tidur tak sah. Seorang pergi tidur tak sah. Tu. Kena cukup 40. Ni berat sikit. Bab Jumaat tu kata berat. Bab Jumaat ni. Tu. Dan yang terakhir wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, dan bahawa adalah sekalian daripada khutbah Jumaat itu di dalam waktu zuhur. Mesti jatuh itu dalam waktu zuhur. Kitabul Janaiz ini suatu kitab pada menyatakan bab tentang jenazah. Ni nak mati lah. Cara bab mati lah pula. Kerana hidup sama. Jadi mati ni memang suatu benda yang pasti akan berlaku. Suka tak suka, nak mengelak tak mengelak pun, memang akan mati. Tengok orang kaya,
siapa dia kaya buat tak mati? Kaya ni maksudnya kalau dia boleh beli segala-galanya. Boleh beli segala-galanya. Tapi mati tak? Satu masa dia akan mati. Ada kisah yang berlaku kepada salah seorang daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Namanya Syidad. Ni di antara orang yang masyhur lah. Orang yang satu ketika dulu memerintah dunia. Bukan memerintah sekadar negeri, dunia. Dia ada 4 orang yang memerintah dunia. 2 daripada kalangan mukmin, 2 daripada kalangan yang kufur dengan Allah. Yang mukmin ni, yang pertama ialah Nabi Sulaiman. Dia memerintah sekalian alam dunia ni. Yang kedua Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam suratul Kahfi itu. Iskandar Zulkarnain. Yang 2 orang yang kufur dengan Allah. Yang pertama Namrud bin Kan'an. Dia raja yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua ialah Syidad bin Aus. Syidad bin Aus ni dia antara orang yang kaya. Kaya dia tu sampai dia tu perintah kepada rakyat dia dan menteri dia supaya buat syurga untuk dia. Buat syurga. Umur dia panjang, umur dia 1000 tahun. Umur dia. Kemudian isteri dia ada 1000 juga. Bini 1000. Anak dia ada 4000. 4000 orang. Allah. Padahal anak dia. Tak ada anak orang lain. 4000 orang anak. Kita 2-3 orang pun gantah je dia. 4000. Dah macam ni. Dah ingat nama. Kemudian dia ni banyak baca kitab-kitab yang terdahulu kisah syurga. Lalu dia ni nak buat syurga. Dia kata pada menteri-menteri dia supaya buat syurga. Dia perwajibkan supaya seluruh rakyat dia tu untuk keluarkan segala emas perak yang ada pada mereka untuk dibuat syurga. Lalu menteri dia buat syurga selama 300 tahun. 300 tahun bagi awak syurga. Lama tak lama. Lepas tu siap syurga, dia nak pergi lah. Perjalanan daripada tempat istana dia nak pergi pada syurga yang dia buat tu memakan masa 10 tahun. 10 tahun lebih. Jauh. Gigi. Sampai di sana Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril supaya mendatangkan bayangan pintu syurga yang hakiki tu. Tak depan pintu syurga dia buat. Nak tengok lagu mana keadaan apa nama ni Syidad dia syukur ataupun tidak di atas nikmat Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada dia sehingga dia mampu untuk buat soal kata syurga lah atas dunia ni. Lalu malaikat Jibril pun ambil bayangan syurga, letak bayangan pintu syurga tu letak di pintu syurga yang dia buat. Maka dia tengok, bila dia tengok marilah rasa bangga dia, mari rasa sombong dia. Dia kata kalaulah begini aku mampu mengadakan syurga, maka aku tak perlu lagi beriman kepada Allah. Apa benda penting aku beriman kepada Allah jika aku juga mempunyai kekuasaan untuk mengadakan syurga seumpama ni. Bila dia mengucap seumpama tu, dia melafazkan perkataan tu, lalulah Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Israel. Hei Israel, engkau cabut nyawanya. Pada waktu ni juga, mu cabut nyawa. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ni sebut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepada kau ya Allah, supaya beri kesempatan biar dia lakah tu. Tengok dah surga dia. Dia aku tarik nyawa dia. Biar dia tengok dia. Biar orang panggil bertambah kufur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun gerak kaki gigi. Tu malaikat Israel. Kaki gigi nak arah. Tu boleh dia kata dah aku ni boleh buat surga umpama ni, dah ayah dah aku beriman apa lagi. Lalu dah Allah Ta'ala firman kepada Israel, wahai Israel, mu ingat tak satu ketika dulu? Satu ketika dulu ada sebuah kapal yang berada di lautan yang karam. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu dan seorang anak yang kecil. Ketika tu dia berpaut pada sekeping papan. Lalu pada waktu tu Allah Ta'ala firman kepada Israel, aku perintahkan kepada kamu supaya kamu mencabut nyawa kedua-dua. Mu ingat tak Israel? Aku pernah perintah kepada kamu supaya kamu mencabut nyawa kedua-dua. Lalu malaikat Israel kata, oh ingat.
Sesungguhnya Israel, pada kita Allah Ta'ala perintah kepada Israel cabut nyawa, Israel kata, ya Allah, demi kebesaran kau, mana aku mohon kepada kau supaya kau panjangkan umur kedua-dua. Sebab belah kasihan Israel kepada dua beranak, ibu dan anak kecil. Jadi Allah Ta'ala tanya balik, mengingat dulu, meminta, kemudian aku perkenan kabulkan permintaan kamu supaya dipanjangkan umur ibu dan anak. Mereka saya kata, saya ingat. Itulah kanak-kanak yang dipanjangkan umur, itulah Syidah. Hari ini dia kupu dengan aku. Bila dengar perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu malaikat Israel cabut nyawa itu sekali entak, sehingga berdarah keluar daripada setiap daripada liang rumah dia, keluar darah, bercucuran darah, mati Syidah dan kerana kufur sebelum daripada melangkah melihat surga yang dicipta oleh orang-orang ni. Dia kata kaya tahu mana pun lari daripada mati. Mati tetap mati. Jadi bila mati nak lagu mana? Kita mati tak ada masalah lah. Orang nak stop. Nak stop dah mana-mana. Kita ni bila mati, orang yang mati tu kita yang hidup ni. Menjadi kewajipan untuk kita buat sesuatu. Jadi sini dia kata kitabul janaiz. Hadza kitabun fi bayani ahkamil janaiz. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bagi janaiz. Jamak daripada janazah. Jamak daripada jenazah. Setengah kata mayat dengan jenazah ni dua perkara yang berbeza. Mayat ni orang mati tu. Kemudian jenazah ni ialah mayat yang duduk di dalam pengusungan. Orang panggil jenazah. Itu panggil kereta jenazah. Kereta jenazah. Yang bawa mana bekasan ataupun panggil ni hari tu lah buat pikul. Ketika mana mayat dua tatuk panggil jenazah. Faslun, ini suatu pasal allazi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Bermula perkara yang lazim, yang wajib bagi mayat. Mana wajib atas kita untuk kita laksanakan mayat. Arba'u khisalin ialah 4 perkara. Yang wajib kita laksanakan ialah 4 perkara. Bila mati seseorang, wajib di atas kita kena buat 4 perkara ni. Jangan tak buat. Sebab ni jadi fardu kifayah di atas kita untuk kita laksanakan 4 perkara. Yang pertama dia kata ghusluhu. Ghusluhu, ia tak memandi akan dia akan mayat. Mandi mayat. Jadi kena ambil khusus bahagian mandi mayat. Kena belajar bahagian mandi mayat ni. Tapi kalau orang yang tak teguh, jadi kena ambil bahagian lain. Mandi mayat ni kena orang berani lah. Orang hati-hati berani, orang panggil hati kering. Tak takut. Sebab bila kita ambil bahagian mandi mayat ni, kita nak pilih lah. Mayat yang macam mana? Mayat putus kepala, mayat atur lebu, mayat terbakar, mayat besar perut, hok tergelar lama tu, sampai bucik perut, atau pecah perut dah ke. Tu kita kena buat semata. Kalau mayat biasa tak apa, mayat hok sampai pekat pun berkudih. Berkudih punggung ni, kena cara laki tu. Tak tu kena orang yang kuat sungguh. Fizikal dan mental dia kena kuat sungguh. Sedap lagi dah yang makan. Kukhing. Jadi dia pula jadi mayat. Jadi dia jadi mayat. Jadi yang pertama memandikan akan mayat. Kena belajar bagaimana mandi. Kena belajar mandi. Mandi banyak mandi mayat. Mandi kita tak apa lah. Mudah lah mandi kita. Mandi kita sendiri gosok satu gosok balik. Ni kita nak gosok orang batu, nak balik gitu, nak balik ini, nak pusing itu, nak pusing ini. Yang kedua, watakfinu, ia tak mengkafankan akan mayat. Jadi sekurang-kurangnya kita nak mandi siapa dia? Nak mandi ayah kita. Kalau kita lelaki nak mandi ayah kita. Kalau kita apa nak mandi mak kita. Biar kita buat. Biar kita buat. Jangan kita perlu tubuh ada ke anak dia ni, anak modern ni perlu tubuh mak ayah mati. Kalau tanya semayang aku apa? Dah tahu. Dah mandi ke sana? Dah tahu. Dah mati ke sana? Dah tahu tak? Nak pagar. Orang tanya. Tu anak tu. So gini dia.
Mana pergi kubur tengok haji datang. Takutnya kotor baju, takutnya kotor seluar, takutnya punah, bojeng. Siapa bekat tak berani. Jangan. Ya, orang panggil penghormatan kita yang terakhir dengan mak ayah kita. Tu masih lagi ada mak ayah lah. Kita nak balas jasa lain ni memang tak termampu untuk kita balas segala jasa-jasa ibu bapa terhadap kita. Tak mampu kita. Jasa dia mengandung kita pun memang tak mampu lah. Betapa mana azabnya ibu, dia tu menanggung ketika mana kita berada dalam kandungan dia. 9 bulan 10 hari tu kita duduk terajang, kita duduk sepak, duduk buat. Sekali turun, sekali naik, kali musa, kali hari tu bidang, pusing balik, buah. Dah perut tu buah dah. Siapa tu beri buah? Dah perut tu, dia duduk buah dah. Pusing dah kening. Sosang, kan sosang, kuat kali sosang. Takut kan. Sosang ni maknanya kaki dia bau. Kaki tarik lagi, tangan dia gini. Sakak dia perut. Sakak dia perut. Ini nak kepala dulu. Tubik kepala dia seluruh. Tu. Ada beranak sosang. Beranak sosang ni memang galiknya budak ni memang sosang sikit. Jadi, apakah penghormatan kita yang terakhir yang kita boleh beri kepada ibu bapa kita? Sekurang-kurangnya tak dapat sangat kita boleh jadi teriman daripada jenazah mak ayah kita jadi teriman. Ni siapa bekat tak boleh juga teriman. Tak anda. Tak anda jangan. Kita belajarlah. Kita belajar. Dan yang ketiga wassalatu alaihi atas mayat di atas mayit, di atas mayat, majid. Mayat di atas mayat. Dan yang keempat wadafnuhu ialah kita menanam akan dia. Kemudian ada setengah ulama dia kata ada 5. Setengah ulama 5. Bukan 4 ada 5. Salah satu yang kelima hamluhu ilal qabri, iaitu menanggung kepada kubur. Kalau kita mandi, kita semayang, dan kita mandi, kita kapal, kita semayang, lepas tu nak kandang mana kalau tak ada orang pikul. Kena ada juru pikul untuk sapa ke kubur. Maka wajib juga. Setengah ulama kata hamluhu ilal qabri, menanggung akan mayat sampai ke kubur pun menjadi suatu benda yang wajib. Kemudian faslun ay hadza faslun bermula suatu pasal aqallul ghusli, bermula sekurang-kurang memandikan mayat, sekurang-kurang mandi mayat. Ta'mimu badanihi bil ma', dia tak meratakan badannya dengan air. Meratakan badan dengan air. Wa akmalu, mana kita basuh betul tubuh dia tu dengan air, merata. Rata pada zon kita, pada sengkang kita dah rata tak boleh. Wa akmaluhu, dan bermula yang paling akmalnya an yaghsila sawataihi, bahawa memandilah ia seorang akan mayat tu, memandi sawataihi, akan membasuh, bukan mandi, tak membasuh. Wa an yaghsila, bahawa membasuhlah ia sawataihi, akan dua kemaluan kubur dan lubuk, basuh kalau kecing ke, ada tai berok ke, kemudian serta dengan tahammul, kita tekan sikit perut tu, tekan gosok sikit biar tubik semua najis. Jadi wajib kita menjaga ni. Dari segi aurat haram juga tengok, walaupun orang mati haram tengok. Sebab tu nak kata boleh mahram dia. Kalau mahram tak apalah, macam kita, ayah kita yang memandikan, tak apalah kalau selok tak apa kita tengok. Itu pun hanya bagian-bagian tertentu wajib tak menutup. Mereka tak dapat hidup hajat, itu lain lah. Kata lagi kalau orang lain yang memandikan. Dan wa an yuzilal qarra min anfi, dan baru menghilanglah segala kekotoran daripada hidung mayat. Maknanya lendang-lendang ke, ingu ke, darah ke yang keluar daripada hidung, kita basuh.
Wa an yuwaddi'am, dan baru mengwuduklah. Tu ia soalan tak akan mayat. Kalau kita awi dia tu berwuduk. Mana wudu lah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Selesai daripada tu. Kemudian wa an yadluka badanahu bisidri, dan bahawa menggosok-gosoklah seorang tu akan bagian badan mayat bisidri, dengan daun bidara. Tengok daun bidara. Tengoklah, carilah. Dah mati lagi, orang lama tak temu dah daun bidara. Pokok bidara ni dia batang dia duri sikit, darah duri-duri. Jadi kalau ada kematian memang orang capur lah dengan air daun bidara. Dan wa ay yusabba al-ma'a alaihi salasan, baru disiramkan, dituangkan akan air sebanyak 3 kali. 3 kali jiruk air itu sebanyak 3 kali. Ni kalau pergi lebih perinci lagi, dia ada sampai kepada 9 kali mandi. Capur dengan kapur baru lagi dia mandi tu. 9 kali, paling sempurna. Jadi paling kurang buat 3 tak apa dah. Satu lama mandi mayat ni, mana tak kurang daripada 1 jam. Tak kurang daripada 1 jam. Dan kalau kita nak mayat pukul 8, pukul 7 tu kena mandi dah. Tu wali kebiasaan. Betul lagi kalau budak lelaki mandi atau kena tayamum pula. Hak yang belum berkhitan, belum sunat lagi. Ini orang mandi mayat dia tahu dah bagaimana tiap cara. Batulah kita kena belajarlah benda ni. Kemudian faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal. Aqallul kafani, bermula sekurang-kurang kafan, saubun ya'ummuhu, ialah satu pakaian yang sehelai pakaian. Saubun, satu pakaian ataupun sehelai pakaian, ya'ummuhu, yang meratai akan mayat. Mana pakaian yang melitupi mayat. Selai apa dah, tapi selai yang melitupi akan mayat. Itu istilah membungkus mayat dengan selai pakaian hingga tertutup semuanya. Wa akmaluhu, dan bermula yang paling akmalnya, yang paling sempurna, lirrajuli salasu lafaifa, iaitu 3 lapisan. Bagi orang lelaki 3 lapis. Ini pun susah juga. Susah tak? Kalau kita tak belajar betul-betul masalah nak kapal ni, tak jadi comel kan. Orang mayat tengok kan comel kan, padak boleh cara dia buat. Kalau kita tengok longgor situ, longgor sini, kita bukan pakar dia. Misalnya kita buku nasi lemak, kita bukan pakar bagian buku nasi lemak. Tengok kan, kembur kan. Orang pandai ni kemah boleh. Mana kemah tu macam gebatu. Nasi lemak dalam tu, dia tak sendung nasi tu, lepas tu dia buku comel tu. Mana kalau kita lekong kanji tu mati. Hak kita buku akak gini terkabur dah. Dah lekong ni akak gini terkabur dah. Hak kita tak pandai. Hak anda ni Allah boleh. Jadi begitu dengan nak kapal mayat ni, kena belajar kan. Tengok molek ni mayat. Ada kelabdak lakai tu buka situ ataupun kendor situ dah. Walim meraati, dan bagi perempuan komisun. Apa tengok. Kalau mati baru nak tutup aurat tak. Tu. Tak ada arah. Kalau mati baru tutup aurat. Tengok berapa lapis. Banyak lapis. Mula-mula dia kata komis. Komis ni satu pakaian labuh. Mana jubah labuh lah. Satu jubah labuh, komis. Yang pertama. Pakai dia. Lepas tu, wa khimar. Khimar ni tudung. Kalau pakai purdah tu, dia khimar ni, purdah dia tu sekali dengan, tudung tu sekali purdah dia. Lepas khimar. Ni masih orang Arab dia tahu lah. Lepas tu dia labuh, sampai ke lutut. Labuh. Tudung dia. Ni orang ni pakai tudung, tapi nampak tak ada. Tudung, kono-kono pakai tudung. Hak bagian lain dia buka. Dada dia buka. Jadi tudung yang tak cukup syarat. Tudung dah, tapi tak cukup syarat. Tudung kecil.
bawah meja kita tu lauk penuh. Lepas tu kita tutup dengan tudung saji tu kecil. Cukup tak? Dari kucing mari makan tepi ni, kaki lalat mari makan tepi. Mesti kena tutup besar, tutup habis. Sepandai kalau makanan tu cari tudung saji yang besar. Di kedai tadak saiz XXSL. Tu 5XL dah. Dah sekali makan besar kan. Tu nak tutup sekali tu. Ada saiz S. Tu. Saiz S kecil je, besar pun. Nak tutup meja. Jadi begitulah dengan aurat perempuan ni. Pakai tudung dia, pakai tudung yang tutup habis dada. Sampai ke pinggang. Paling baiknya sampai kepada arah pinggang. Comel lagi menutupi akan punggung. Tutup punggung. Tepat tilikan mata tu. Tepat setan bergantung mata. Tengok mana? Kalau orang puan jalan depan kita. Kat mana tengok? Kat mana tengok? Kalau saya tengok dinding. Tengok dinding. Dinding. Kat mana tengok? Tengok ni. Tengok cedek. Tu. Dia tengok kepala cedek. Tak cedek kepala ni. Punggung naik, tunggu naik. Bahaya. Ni setengah naik betul sekian. Genap daftar ni anak-anak pemudi kan. Ni daftar ziarah. Dia ziarah kampung. Ziarah. Ziarah. Pusing kau ni. Pakai wajing. Lepas tu wajing. Dia datang tu sekian. Nampak jenama suara dia. Lepas tu t-shirt nak kerakak. Lepas tu lengas kerak pula. Tudung cekih. Nampak rambut warna. Biru kuning nampak. Tubik tu tudung. Ganas tak ganas. Takut tengok. Tu. Hilang zikir. Dah ingat zikir. Kemudian perempuan yang pertama khamis, yang kedua khimar wa izar. Lepas tu kain selendang rabuh pula. 3 dah. Dan walafa fatari, dan 2 lapisan. Jadi berapa semua? 5 lapisan kena tutup. Sama ada ketika hidup tutup aurat ke tak tutup aurat, kena buku sampai 5 lapis. Orang lelaki 3 lapis, orang puan sampai 5 lapis. Tengok. Jadi ketika hidup tutup aurat. Kalau mati tutup aurat pun, tutup aurat tu sebab wajib bagi orang hidup laksanakan. Tapi azab tetap kena azab. Kalau tak sempat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat sangat hukuman. Batu Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi itu ditunjukkan keadaan neraka, Nabi menangis. Sebab Nabi sabda, sesungguhnya aku melihat dan neraka itu. Nabi tengok bukan surga ni, dipertontonkan akan neraka kepada Rasulullah pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi menangis. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya aku melihat ramainya daripada kalangan umatku yang masuk neraka daripada kalangan wanita. Perempuan ramai sangat. Hak cara zina lah. Hak cara tak tutup aurat lah. Seorang rambut yang terdedah kepada laki-laki ajnabi, maka diazab selama 80 tahun. Seorang rambut. Cuba bilang kepala tu ada berapa orang rambut. Seorang rambut 80 tahun. Sehari di akhirat, yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun ketika mana kamu hidup atas dunia duduk bilang. 1000 tahun baru sehari di akhirat. 1000 tahun baru sehari. 1000 tahun baru sehari. 2000 tahun baru 2 hari. 3000 tahun baru 3 hari. Bayar dia. Kali 80 sorang rambut. Kali semua rambut ibu ke? Lepas tu cat pula warna. Lepas tu cat tu pula cat yang menegak air untuk sampai. Kalau mandi wajib lagu mana, tu mandi wajib. Kalau cat tu cat yang tak menyerap air, tu jadi masalah. Jadi tak usah ikut budaya-budaya Sonsar ni, budaya sonsar ni. Jangan. Dah kita kena ada semua balik ilmu, kena ada. Kita balik kampung halaman, bukan sekadar kita buat daurah 5 hari ni saja. Balik kampung lagi kita kena teruskan di kampung masing-masing. Ialah nak panggil geng sejik ke geng sugar bagus. Tu waktu dah kira tu geng sejik. Geng sejik, tak apa.
Daripada kita geng rempit. Orang sakit hati doa tu doa macam-macam. Dia rempit. Sedar je. Pernah ada main tu sekarang suka sangat kalah sangat. Orang tu tak mampu dia. Orang nak sebut kata comel. Kata tu kata orang nak marah. Jangan nak marah ni tuan-tuan tu kata tu baik. Terjuk anak orang, setok anak orang, lemah jatuh anak orang. Mati anak orang dengan sebab kita. Maka kita ambillah iktibar daripada apa yang telah berlaku kepada golongan remaja-remaja kita. Ni kau berat lagi. Generasi pendidik ada semua belakang. Generasi pendidik cikgu ke ustaz ke lagi. Tu semua undang-undang tak boleh laku. Tak boleh laku nak tu budak. Nak pihak tak boleh, nak tarik singa tak boleh. Nak jekah tak boleh laku. Akan lock gitu lagi. Ada seorang ustaz baru ni dihadapkan ke mahkamah bulan Februari ni akan bercara rotan pihak budak sebab budak tak semayang. Dia tahulah mak ayah kedua-duanya. Siapa sama di mahkamah. Muncul ustaz tu di godang. Patut terima kasih ustaz. Kerana godang pihak anak saya sebab anak saya tak semayang. Guru ni dia akan buat sesuatu apabila murid dia ni melanggar adab tata susila. Baru anak murid tu akan jadi anak murid yang mengikuti kata. Bukan sekadar nak ikut kata guru saja. Dia akan menghormati orang tu paling utama. Ni bab semayang, bukan benda yang boleh kita buat main-main. Tengok setengah apa nama nak perintahkan supaya semayang jemaah dulu. Semayang zuhur baru balik rumah. Macam bunyi. Ini golongan liberal sekarang memainkan peranan untuk nak memadamkan cahaya-cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak kita ni bakal-bakal cikgu, bakal-bakal jadi pendidik, jadi ustaz misalnya, kita lah yang akan membentuk masyarakat secara umumnya. Jadi kalau kita sendiri yang lari misalnya daripada garisan-garisan panduan Allah dan Rasul, macam mana kita nak membina masyarakat berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal lagi kita habis sikit lagi. Faslun, bermula ini suatu pasal. Arkanu salatil janazati sab'atun. Bermula segala rukun-rukun sembahyang jenazah itu sab'atun 7. Jadi kalau orang tu kata saya tak pandai sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah paling mudah sekali kata. Sambil-sambil nak pergi sembahyang jenazah tu belajar. Sambil-sambil nak pergi sembahyang jenazah tu belajar. Boleh. Tapi nak lebih terperinci lagi, kita kena belajar sungguh lah. Jadi kalau orang kata, saya tak pandai jenazah ni. Masa dia tak mahu sabar. Sembahyang jenazah paling mudah sekali. Rokok tak ada. Tidak ada. Sujud tak ada. Duduk atau duduk sujud tak ada. Diri semata-mata. Pak takbir dah kan ingat takbir. Allahu Akbar. Ke takbir macam mana? Takbir sekali, subhanallah. Atau enggak no. Takbir, subhanallah. Takbir. Cengucak agak kul huwallah. Berat no. Kalau sekali tu. Jadi dia katanya segala rukun-rukun sembahyang jenazah ni satu ada 7. Yang pertama al-awalu an-niyatun niyat. Ini ada niat lah, sahaja aku sembahyang atas ini mayat laki-laki ataupun ini mayat perempuan. 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Nak sebut waktu kifayah ke tak apalah, kalau panjang sangat kok jadi pening. Ataupun ikannya sahaja aku sembahyang atas ini mayat. Sudah memada dah. Yang kedua, as-sani arba'u takbiratin, iaitu 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Tapi kena ada lah baca-bacaan dia tu takbir 4 kali. Sekali takbir 5 ya. 2 kali takbir 10 ya. 4 kali takbir 20 ya. Dia dah sapu. Kena mayat 5 sehari. Tu mahal pada gaji orang ada diploma sehari beli 100. Kita mayat Allah. Allah. Bukan suruh saya duit dah. Mereka kata learn, keadaan learn. Jadi 4 takbir. Yang ketiga as-salisu al-qiyamu 'alal qalib, iaitu
berdiri di atas orang yang kuasa. Berdiri bagi orang yang kuasa. Dia kuasa sendiri, berdiri. Dan ar-rabi'u yang keempat, qira'atul fatihati, ia telah baca Fatihah. Yang keempat, membaca Fatihah serta daripada mana takbiratul ihram. Tak sunat kita baca doa iftitah. Katanya baca doa iftitah tak sunat. Makruh baca Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah kasih. Tak sunat. Kan? Allahu akbar, kata a'udzubillahi minasyaitonir bismillah. A'udzubillah pun masih lagi khilaf. Sebab nak segerakan mayat. Dan yang al-khamisu yang kelima, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati ay ba'da takbirati saniyati, kemudian daripada takbir yang kedua. As-sadisu yang keenam, ad-du'a'u lil mayyit ba'da sadisati, iaitu doa di atas mayat. Kemudian daripada takbir yang ketiga, kemudian as-sabi yang ketujuh, assalamu, iaitu mengucap salam. Jadi benda ni kita duduk semayang dah. Pasal tu kata dalam perjalanan nak pergi semayang mayat tu kita belajar. Yang pertama dia niat. Kita boleh niat saya ke semayang tim mayat. Lepas tu yang kedua takbir. Allahu akbar serta dengan niat dia. Lepas tu Allahu akbar tak tangan. Fatihah kita ingat. Baca Fatihah. Allahu akbar takbir yang kedua. Lepas tu baca selawat. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selawat lain dah ingat. Tak pendek sekali. Sependek-pendek selawat pura-pura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi afdalnya kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Lepas tu Allahu akbar takbir yang tiga. Lepas tiga tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekurang-kurang. Atau Allahumma ighfir lahu. Apa doa di atas mayat, tak ingat lain. Ambil pendek. Allahumma ighfir lahu. Panjang ni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang lagi boleh. Lepas tu Allahu akbar takbir yang keempat. Kamu baca apa-apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. 3 minit boleh belajar. Tu. Sambil-sambil duduk tak kita. Mana cara nak main mayat? Tu. Sebab benda kita ingat baca Fatihah ingat dah. Selawat pun ingat dah. Doa yang paling rekas ke Allah maghfirlah. Paling rekas. Lepas tu salam ingat dah. Cuma afdalnya ataupun yang akmal, maka kita tahulah kaifiat bagaimana nak lebih sempurna lagi. Kemudian faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu fasal. Aqallu dafni, bermula sekurang-kurang dafni, ialah sekurang-kurang kita menanam akan mayat. Sekurang-kurang kita tanam mayat. Hufratun ialah suatu hufrah. Paling kurang kita tanam mayat ni, hufrah ni satu lubang. Taqtumu raihatahu, yang satu lubang yang menutupi ataupun yang menyembunyikan akan bau mayat. Mana lubang ni tak kira lah berapa kaki. Lubang tu sekira-kiranya dia tu tak menimbulkan bau, tak keluar bau. Saya tanya. Setengah kata setakat pinggang, setengah kata setakat dada, setengah kata sampai kaki kepala. Jadi kubur orang lelaki dan perempuan, waliknya kubur perempuan lebih dalam daripada kubur lelaki-lelaki. Mana yang mati pun nak suruh susut lagi, nak suruh sembunyi lagi, nak suruh simpan lagi dalam peti biar susut betul. Ketika hidupkan air. Tubik di situ, tubik di sana, tubik di sini. Tu sebab itulah kena jaga betul. Orang puan ni dia barang mahal. Tengoklah barang kedai ruia dengan barang dalam gedung-gedung ataupun dalam pusat-pusat beli tuan-tuan. Kadang-kadang kena lekat ni nak beli, kena lekat. Kalau kita pergi pakai jubah, pakai lekat ni buat ada layak. Ingat kita ada duit. Ingat kita ada duit kan, kuat tubik 15 kad. Ada belakang. Ada belakang. Tu ada kad meding, ada kad tu. Dia buat lebih kurang je. Ingat rumah ingat.
Jadi nak kata orang puan ni kena jaga tu. Ketika itu tengok mati, ambil orang panggil pergi ziarah orang mati ni, kena ambil apa? Ambil pengajaran. Tengok mati orang siapa mereka, orang lelaki 3 lapis, orang puan siapa 5 lapis. Tanda tu orang puan lebih jarang daripada orang lelaki. Wa tahrisuhu minas sab'i, yang mana dan terpelihara akan dia daripada sibak. As-sibai, iaitu binatang buas. As-sibai, daripada binatang-binatang buas, seperti kita kata anjing ataupun harimau ataupun biawak. Dia tu boleh buka kan, boleh bongkar. Maka kena tanda siapa backup binatang ni dari nak gali dah. Dari nak bongkar. Wa akmaluhu, dan bermula paling akmal qamatun. Paling akmalnya, yang paling sempurna lubang itu ialah sependirian. Mana kalau kita berdiri, satu pendirian. Wa bastatun, serta bastah. Bastah ni maknanya satu pelepasan. Satu pelepasan. Mana ganu-ganu lah orang panggil semunyo. Orang ganu lelaki tu satu semunyo. Mana kita berdiri, lepas tu kita angkat tangan. Satu semunyo panggil semunyo. Satu pendirian dan satu hasta. Satu hasta. Ni satu hasta. Dua hasta ni. Ni hasta, ni dua. Kalau gini, satu depa, 4 hasta, satu depa. 4 hasta, satu depa. Ini dua. Satu pendirian serta sepotong tangan. Sepotong tangan. Semunyo. Kemudian wa yuda'u khaddahu 'ala turab, dan dia letakkan akan pipinya mayat di atas tanah, tak pipi atas tanah. Dan wa yajibu tawjihuhu ila qiblati, dan wajiblah dia tu maknanya dihadapkan kepada kiblat. Wajib kena hadap kepada kiblat. Kerana sekarang ni kalau mati, kalau kubur, kepala ni kanan ni, kaki dia ni. Kena mengadap ni. Semayang pun kena tahu. Semayang. Nak pergi petua. Semayang. Kepala mayat tu nak letak di mana? Waktu semayang. Kan kiri, kanan. Nak letak di kiri ke di kanan? Jadi petua paling mudah dengan kita ni. Orang tu, Ustaz, paling di kanan ke kiri? Dia mati. Wah, mana-mana pun. Tak diri ke apa ke, nak mayang-mayang. Orang dia ni mudah. Dari jawab pakai bid'ah. Pakai bid'ah. Mudah sangat. Jadi tangan kita ni, kita semayangkan gini kan. Kena ingat, tangan kanan duduk sebelah atas, tangan kiri duduk sebelah bawah. Orang ni lelaki, orang ni puan. Ni petua paling mudah. Orang ni lelaki, orang ni puan. Kalau mayat lelaki, ingat tangan kita duduk ni, bermakna kepala dia tu mesti duduk sebelah kiri kita. Sebelah kiri. Kalau lepas tu kalau mayat ni, mayat lelaki puan, maka duduk sebelah bawah ni. Kena ingat tangan ni untuk orang puan. Sebelah kanan ni. Pusing. Masa nak semayang tu. Tapi masa nak tanam, mesti satu arah. Iaitulah kepala menghadap kepada, muka menghadap kepada kiblat, mana dia duduk di atas lambung, rusuk sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan. Dia ni, kepala dia ni menghadap kiblat, kaki sebelah dia ni. Itu masa tanam. Ada anak sikit. Faslun, ini suatu pasal. Yumbashu al-mayitu li arba'i khisal. Dia kata digalikan akan mayat li arba'i khisal, kerana ada 4 perkara yang diharuskan kita gali akan kubur. Gali kubur boleh, tapi dengan ada beberapa syarat. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, iaitulah kerana nak memandikan akan mayat apabila ia tidak berubah, mayat tidak berubah. Misalnya orang kata mayat tu orang tanah nak mandi tu, maka wajib kena bongkar lagi. Bongkar tu sekiranya kita takdir dia tu memang tak berubah lagi. Kalau sebulan dah orang mayat kita tanah tu nak mandi lagi, sebulan.
Terus bulan kita takdir kau memang bulat dah. Maka lock betul lah. Jangan pergi bongkar lah, bukan mana. Bulat dah. Yang pertama. Yang kedua, walitaujihi ilal kiblati. Dan kerana nak menghadapkan mayat itu kepada kiblat. Jadi mayat tu dah menghadap kiblat. Orang kata, tanah mana? Tanah mana? Tanah tahu dak menghadap kiblat. Maka wajib kena gali. Seperti pokok syiah. Pokok syiah tahu tak? Dia tanam mana? Dia tanam dekat dia diri. Tanam mayat tu dah akan diri. Diri. Tu dulu masa ada saya belajar di Narati Waktu Penuh, mayat tak tahu masa tu syiah dia tu. Mayat, tengok mayat ni pelik. Mayat dia tanam katah, muka katah tu. Kabur. Kedia tu baru tahu syiah buat ni. Maka kalau pekat tu wajib kena palingkan ke arah kiblat. Kalau diri, orang syiah ni dia tanam diri. Lepas tu dia letak pada tangan kanan tu tongkat satu, pada tangan kiri batu. Orang tanya sebab apa? Sebab tangan kanan ni, watan ni untuk gigi, akhirat gigi nak piak Sayyidina Abu Bakar. Kau ni untuk selekong Aisyah. Dia marah sangat. Sayyidina Abu Bakar dengan Aisyah. Siapa bekat gitu, tengah sadik dah. Kau syiah ni, siapa bekat tanah diri. Lepas tu, tangan kanan tu letak apa? Tak pekat, kaki letak. Letak batu. Tu anti dia tu. Dan walil mali iza dufina ma'u. Dan kita gali tu diharuskan kita gali sebabnya nak mengambil harta yang mananya harta iza dufina ma'u apabila ditanamkan akan dia kata serta dengan mayat. Dia tanam mayat tu dengan harta. Misalnya di jari dia tu ada emas. Baru teringat Allah. Tangan dia tu ada emas, situ ada emas, sini ada emas misalnya. Dah ingat cabut. Maka boleh gali. Gali. Memang orang gali ya. Sebab emas dah berulat. Emas dah berulat. Dan yang keempatnya wal mar'atu dan perempuan iza dupina apabila dikebumikan, ditanamkan akal dia. Janinu apabila ditanamkan akan janin. Ma'a serta dengan perempuan tu akan janin. Janin ni anak yang belum cukup sifat dia. Wa amkanat hayatu dan mungkin oleh hidup. Boleh jadi hidup. Jadi sudah tanam Allah. Dia mengandung rupanya. Doktor bagi ayat kita tak tahu. Doktor kata, dia tu mengandung tu. Dia mati tapi mengandung. Jadi kita duduk jaga kata janin anak dah perut ni masih lagi hidup, kita gali. Tu. Lalu kata hidup lagi, doktor cek kan hidup lagi. Belah. Dia belah lah, tak nak suruh dia kan. Nak tekan kawan dia, muka kawan ni mati. Belah lah. Ambil anak, selamatkan anak. Dan faslun ini suatu pasal, ia katanya al-isti'anatu arba'u khisal. Iaitulah meminta tolong tu ada 4 perkara. Yang kita minta tolong. Kita nak minta tolong orang aku tengok juga atas hal-hal yang tertentu. Yang pertama dikata mubahatun. Yang pertama harus kita minta tolong. Yang kedua wa khilaful ula. Wa khilaful aula. Itu benda yang menyalahi dengan yang terlebih utama. Wa makruhatun yang ketiga makruh. Kita minta tolong dengan orang. Yang keempat wajibatun dan wajib kita kena minta tolong dengan orang. Fal mubahatu maka bermula yang mubahah yang harus ni ia taqribul ma. Iaitu nak menghampirkan akan air. Harus ni. Misalnya kita duduk sini. Minta tolong orang ambil air. Minta tolong orang harus. Nak suruh apa tak mau suruh dah. Minta tolong orang ambil air harus kita minta tolong. Yang kedua khilaful aula. Bukan ula wa khilaful aula. Iaitulah menyalahi bagi yang terlebih utama. Menyalahi bagi terlebih utama. Dia kata yajuzu fi'luha wa tarku. Mana harus kita perbuatkan dia ataupun kita tinggalkan dia. Lakin tarka aula. Tapi mana kalau kita tinggal minta tolong dengan orang tu lebih baik.
Boleh kita nak suruh dengan tak mau suruh boleh. Tapi kalau kita tak suruh, itu lebih baik. Panggil khilaful aula. Melebihi daripada yang terlebih aula. Menyalahi dengan yang terlebih aula. Misalnya kata, ya sabul ma'i ala nahwil mutawadi. Seumpama dia kata, minta tolong orang tuangkan akan air di atas umpama orang mutawadi. Kita nak ambil wudu, kita nak minta tolong orang. Khilaful aula. Kalau kita boleh buat sendirilah. Kita boleh buat sendiri, kita minta tolong orang. Dalam waktu tu, orang panggil masuk pada khilaful aula. Lebih baik kita buat sendirilah. Lebih afdal dan lebih pahalanya kalau kita buat sendiri. Dan yang ketiga, wal makruhatu dan makruh, ya liman yaghsila a'dha'ahu. Iaitulah yang ketiga makruh, meminta tolong orang membasuh akan sekalian tubuh badan. Minta tolong diri hamba ni. Dan kadang kita berkemampuan untuk kita laksanakan sendiri. Tapi kita minta orang supaya jiru air seluruh tubuh badan kita ni. Mana kita mandi wajib ke, yang harum ke, tak kira lah. Maka dia tu masuk kata makruhat. Makruh. Dikirakan benda yang dikeji juga. Dan wal wajibatu dan wajib hial lil maridi. Ia tak bagi orang yang marid, ia tak orang yang sakit. Indal ajzi, di sisi lemak. Jadi dia tu memang nak akad sendiri air tu nak ambil semayang tak boleh. Mesti kena minta tolong dengan orang. Maka ketika tu wajiblah dia kena minta tolong dengan orang. Minta tolong orang, hamba dak Allah ni, nak akad air ni, nak basuh muka, nak basuh tangan, nak basuh kaki, nak sapu kepala. Maka ketika tu bolehlah kita minta tolong. Kitabuz zakat. Ini kitab yang membicarakan tentang zakat. Kitabuz zakat. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal. Al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu. Bermula segala harta-harta yang lazimlah, yang wajiblah padanya pada allati, pada harta itu az-zakat oleh zakat. Segala harta yang wajib itu sittatun, ada 6 semuanya. Sittatu anwa'in. Itu ada 6 anwa', 6 bagian semuanya. Yang pertama an-na'amu, ialah binatang yang berkaki 4. Na'am. Daripada lembu, kambing, kerbau, unta. Itu binatang yang wajib kena keluar zakat. Waktu kena tengok dan syarah lah. Pada mana yang wajib kena keluar zakat. Kalau kita bela kambing banyak mana, kalau kita bela unta tu banyak mana, lembu, kerbau tu banyak mana, itu tengok pada syarah. Wan naqdari, dan yang kedua naqad, iaitu emas dan perak. Pada mana yang wajib kita kena keluarkan zakat emas dan perak. Kita memiliki emas atau perak, wajib kita kena bayarkan. Yang ketiga wal mu'asyirat, iaitu segala tumbuh-tumbuhan, segala tanaman bijian. Wajib kita kena keluarkan zakat. Dan yang keempat, wa amwalut tijarati, dan segala harta-harta perdagangan, harta-harta perniagaan, wajib kena keluar zakat. Sama ada keluar zakat tu di atas duit yang kita peroleh daripada perniagaan kita, ataupun kita keluarkan zakat tu daripada ain dulu. Boleh tak? Ada kawan yang kata boleh juga kita keluar, misalnya kita niaga kain, kita keluar zakat dengan kain. Kita niaga baju, kita keluar zakat dengan baju. Kita nilai lah berapa. Kemudian baju yang kita keluar tu menepati dengan nilai yang wajib kita kena keluar zakat. Tapi syarat-syaratnya lah. Warrikaz, dan yang kelima harta rikaz, yakni harta yang tertanam, harta yang ditemui. Itu yang tidak ada tanda-tanda milik orang Islam lah. Tak ada tanda milik orang Islam, boleh maka keluar zakat. Dan yang keenam, wal ma'danu, ialah harta galian. Kita gali emas perak, maka bila cukup syaratnya, cukup nisab, maka ketika itu wajib kena keluarkan akan zakat. Habis. Kitab Usyam, ini kita membicarakan tentang puasa pula. Habis. InsyaAllah lah kita ada satu masa lagi kita akan khatamkan sampai ke habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.